Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah yang berbahagia, al-fadil ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet Gemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gemenur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Kitab Qalbun Salim karya Syarah Penawar Bagi Hati karya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, disusun semula oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, ahli ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat, ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, terima kasih moderator kita pada hari ini, moderator ini dan juga yang saya kasih ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan izinnya dapat kita bersama pada petang ini bagi menyambung pengajian kita iaitu berkaitan dengan Kitab Qalbun Salim. Sebelum saya meneruskan syarah kita pada hari ini, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas pertanyaan, atas doa yang diberikan kepada saya buat keluarga sewaktu kami diuji. Alhamdulillah keadaan semakin baik, cuma dalam proses membaik pulih sebab penyakit influenza ini dia macam COVID dan ada mengatakan lebih teruk daripada COVID. Sebab bila dah sihat pun dia punya post selepas itu pun ada kesan. Sekarang pun saya nak berjalan terlalu lama pun tak boleh. Takut dia tumbang. Kadang berdiri terlalu lama pun takut tumbang. Jalan sedikit dia jadi mengah. Makan pun tak berapa selera. Alhamdulillah selama kena seminggu ni dah turun dekat 4 kilo dah berat. Bahkan tak berapa nak selera makan. Bila nak makan dia macam nak termuntah. Tapi apa-apa pun Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan sedikit rasa supaya kita bersyukur ketika mana kita sihat. Cuma pesan saya lah, kalau boleh ibu-ibu jangan keluarlah
ke tempat yang ramai orang sekarang. Sebab majoriti influenza ini sedang meningkat kes. Walaupun ia mempunyai ubatnya agak mahal. Saya kena bayar dalam 10 biji pil tu sebanyak harga 150. RM150 dalam 10 biji pil macam itulah. Kan? Tapi apa-apa pun, pesan saya kalau boleh ibu-ibu duduklah. Tempat-tempat yang lebih selamat lah. Sebab ia boleh menyerang orang tua, tuan-tuan. Dan juga dia boleh menyerang kanak-kanak kan. Tapi apa-apa pun kita bersyukurlah. Cuma nikmat tu ditarik sedikit. Tapi apa-apa pun kena syukur. Sebab Allah berikan kita sakit. Supaya kita lebih bersyukur dengan sihat. InsyaAllah. Mana tahu lagi kurus. Kan. Boleh jadi Lee Min Ho. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah. Okey. Sebelum kita masuk dosa yang ketiga itu dalam fasal lidah kita, membantah-bantahan, cuba kita tengok nota kaki di bawah tu. Tengok kita masuk sikit pengajian tauhid lah. Unsur tasawuf dalam iradah. Iradah sifat 20 dalam satu sifat. Saya tak pastilah yang mulia Abah dah ngajar belum, saya tak sampai lagi kot. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qudrah iradah. Maknanya yang ke-6 kot. Dalam sifat 20 ada disebutkan kaitan antara sifat qudrah, iradah, ilmu dan hayah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijaz dan meniadakan makhluk adam dengan sifat qudrah yang ada padanya. Sifat qudrah ini mengikut sifat iradahnya dan sifat iradahnya mengikut sifat ilmu yang ada padanya. Padanya itu siapa? Pada Allah. Tidak mungkin Allah itu bersifat dengan seperti sifat ilmu jika dia tidak bersifat dengan sifat hayah. Oleh itu sifat ilmu tidak ada jika tidak ada sifat hayah. Sifat iradah mengikut keputusan ketetapan sifat ilmu. Sifat qudrah pula mengikut keputusan ketetapan sifat iradah. Jika salah satu daripada 4 sifat ini ada atau tidak membuat keputusan ketetapan, maka semua makhluk hawadith tidak akan ada. Daripada kaitan ini dipelajari dan diinsafi. Janganlah memandang hina terhadap sesiapa sahaja yang mungkin tidak sempurna kerana ciptaan Allah makhluk adalah mengikut ilmu dan kehendak. Maknanya ini semua merangkumi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam bahasa kita tentang sifat qudrah, iradah, ilmu dan juga hayat. Kita masuk sikit hari ni kita mengaji tauhid. Apakah yang dimasukkan dengan qudrah? Kekuasaan, qudrah. Ataupun daripada segi yang kita faham, yang kita nak pelajari. Apakah yang dikatakan dengan sifat qudrah? Tentang satu sifat Allah, iaitu bersifat kuasa. Nampak? Bermakna tidak mungkin Allah bersifat ilmu jika dia tidak bersifat dengan hayah. Qudrah ini kekuasaan ataupun kekuatan. Bersifat kuasa maknanya Allah berkuasa dengan sendiri. Allah berkuasa atas apa yang diciptakan. Dan juga Allah berkuasa serentak pada masa yang sama. Dan kuasanya Allah tanpa berterusan, tanpa ada awal dan akhir. Berkuasa tanpa perlu kepada sesuatu atau pertolongan. Ataupun berkuasa, tidak berkongsi kuasa dengan orang lain. Dan Allah yang berkuasa. Tidak dapat yang boleh menyamai kuasa Allah. Walaupun manusia itu berkuasa. Tetapi kuasa manusia itu tidak sama sekali dengan kuasanya Allah. Apa yang disebutkan dengan iradah?
Kita masuk sikit je lah. Lagi sebab dia ada dalam ni kan. Apakah dimaksud dengan iradah? Disebutkan iradah itu iaitu bersifat kehendak. Kudrah, iradah, kuasa, kehendak. Ilmu. Apa yang dikatakan? Ilmun hayyun. Allah itu mempunyai ilmu. Ilmu. Dan juga hayyah. Hayyah ilmu hayyah. Apa yang dimasukkan dengan hayyah itu adalah hidup. Hayyah dan juga ilmu. Tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat ilmu jika dia tidak bersifat dengan sifat hayyah. Maka Allah itu hidup. Hidupnya Allah itu mesti ketahui. Maknanya, kata pengarang, jika tidak mungkin Allah bersifat dengan ilmu jika dia tidak bersifat dengan hayyah. Takkan Allah mengetahui kalau Allah itu tidak hidup. Sebab tu Allah maha hidup. Tapi Allah tak mati. Allah itu hidup. Hidupnya itu bukan adanya pada sifat kidam ataupun baqa'. Kidam tu permulaan, baqa' tu perakhiran. Maknanya Allah tak ada permulaan dan tiada pengakhiran. Ni nak sebut ni. Maka tidak mungkin Allah bersifat dengan ilmu jika dia tidak bersifat dengan sifat hayyah. Betul. Maknanya macam mana Allah mengetahui kalau Allah tak wujud? Sedangkan Allah itu ada. Adanya Allah bukan seperti adanya manusia. Oleh itu, sifat mengetahui atau ilmu tidak ada jika tidak ada sifat hayyah. Maknanya kalau Allah yang mempunyai sifat ketahui, takkan ada kalau Allah itu tidak wujud. Iradah pula disebutkan sebagai satu kehendak. Kehendak Allah menetapkan keputusan dengan ilmunya Allah. Dengan ketahuinya Allah, maka Allah menetapkan sesuatu. Qudrah pula kekuasaan Allah. Ketetapan daripada iradah. Allah menetapkan daripada iradah itu kehendaknya dan kemudian daripada sifat qudrah kekuasaannya menjadikan apa yang dikehendakinya. Jika salah satu daripada sifat ini tidak ada atau tidak membuat keputusan ketetapan, maka seluruh makhluk tidak akan ada. 4 ni tadi. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun. Apa qudrah? Kuasa, iradah, kehendak, ilmun, ketahui, hayyah, hidup. 4 benda ni. Sebab itu, kalau tidak ada 4 benda ni, maka semua makhluk tidak akan ada. Daripada kaitan ini dipelajari, diinsafi. Janganlah memandang hina terhadap sesiapa yang mungkin tidak sempurna. Kerana apa? Ia berkaitan kudrah yang menjadikan, berkaitan kehendak Allah yang menginginkan, berkehendak ketahuan Allah atas ciptaannya dan mengetahui bahawasanya setiap ciptaannya itu ada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh menghina, mencela ataupun mencaci. Atau bahasa mudah kita sebut body shaming. Orang tu gemuk. Kita tak boleh sebut orang tu gemuk. Atau kita menghina sesuatu ciptaan itu. Contoh tiba-tiba seorang tu lahir. Yelah, ada orang lahir tak berapa comel. Bila besar tak berapa comel. Kita hina fizikalnya. Tak boleh. Kerana ia adalah mengikut ketahui ataupun satu kehendak Allah yang menjadikannya dengan sifat ilmun dan juga kehendak iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui setiap ciptaannya. Kenapa Allah jadikan macam ni? Kenapa Allah jadikan macam ni? Okey? Semua itu di batas pengetahuan Allah. Maknanya di batas pengetahuan manusia, bukan Allah. Maknanya manusia ni tak boleh kata kenapa macam ni, kenapa macam ni. Sebab Allah itu ilmu. Ilmu maksud dia apa? Mengetahui apa yang dijadikan. Berkuasa di atas apa yang dijadikan. Dan setiap kali berkehendak mesti jadi. Dan Allah itu maha hidup. Hayyah. Maknanya sentiasa hidup, tidak pernah mati. Wallahu
a'lam. Jelas nah? Wallahu a'lam. Ni nak masuk sikit lah. Sifat 20. Allah wujud kidam baqa' mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah kudrah iradah hayyun ilmun sama basar mukhalafatuhu. Okay, baik. Kita masuk dosa yang ketiga. Tentang rahmati Allah. Apa dia? Berbantah-bantahan. Ni daripada sifat lisanun, iaitu lidah. Disebutkan berbantah-bantahan ialah mencela kata-kata orang lain dengan menyebutkan kekurangannya, sama ada pada lafaz atau pada makna. Dia ada satu sifat orang ni, dia suka mencari kekurangan dalam setiap apa jua untuk dia bantah atau dijadikan satu perkara agar dia nampak jadi lebih hebat. Kan. Contohnya, punca yang menyebabkan sikap bantah-membantah itu dua perkara. Yang pertama, kadang-kadang kerana ingin menonjolkan diri hebat dengan menzahirkan kelebihan diri sendiri. Contoh, ada satu isu perbahasan. Kan, dia pun dengar ustaz tu cakap. Dia pun, dia kata apa? Ada ni lah sikit-sikit. Sebenarnya isu itu tak perlu diperjelaskan lebih kuat lah. Kerana apa? Dalam sesuatu perkara, pasti ada kekurangan. Cuma membantah ataupun kita nak menokok tambah sesuatu perkara, tak perlulah sampai kita nak menunjukkan diri kita hebat. Kan? Sebab kita manusia, sama je. Tak adalah hebat mana pun, kan? Tapi kalau kita nampak sesuatu itu perlu ditegur, kan? Maka kita tegur. Tetapi ada satu orang jenis, hak ni saya sebut lah, bila orang tu menyampaikan, dia tunggu some mystic word. Boleh faham tak maksud saya? Dia tunggu mana salah, supaya dia dapat membantah sesuatu dengan kesalahan tu. Faham? Saya jumpa orang macam ni. Kan, dia tunggu contoh dia kuliah dalam 1 hour. Kan, 1 jam dia ceramah. Dan dia tunggu 1 meaning word yang supaya dia boleh jadikan isu dipersoalkan why dia sebut. Only 1 baris dia sebut. Dia jadi begitu. Hanya satu word ataupun satu statement yang dia keluar dalam banyak keadaan, dia ambil benda tu, dia pun cakap, ni anak nak sebut sikit lah, hantar punya ni. Padahal punyalah 1 jam tu, dia ceramah dekat masjid, tapi dia ada nampak satu word tu salah, dia nak benda tu. Dia pun datang, dia pun cakap. Maknanya, setiap kali orang mendatangkan sesuatu, dia cuma tunggu salah untuk dibantah. Maknanya tak mencari pada kebaikan, lebih mencari kepada kekurangan. Dan dia suka menzahirkan kelebihan bila seseorang itu ada kekurangan. InsyaAllah. Baik. Yang kedua, kadang-kadang kerana perangai yang buruk, yang suka menghina orang lain. Suka hina orang lain, rasa diri kita sudah hebat. Dan sikap bantah-membantah hanyalah akan menyemarakkan lagi 2 perkara yang sangat dicela ini. Faham? Tuan yang dirahmati Allah. Sikap yang sewajarnya, sikap yang paling wajar dalam perkara ini ialah wajib engkau membenarkan apa saja yang didengar jika ia perkara yang benar, dan diam saja jika ia salah, melainkan jika membetulkannya maka ia akan membawa kepada agama, maka perbetulkanlah ia dengan lembut. Baik, sini saya senangkan. Makna dalam membantah ataupun kita sebut, apa kekena Amirah kita sebut? Menegurlah. Menegur, boleh nak kekanda? Boleh. Kita sebut menegur. Must be have a lemah lembut. Kalau sifat Allah lemah lembut, kita panggil Ya Latif. Kan? Ya Latif, Allah yang maha lemah lembut. Kan? Maknanya, cara kita nak menegur
Ataupun kata ulama, kalau benda itu betul, maka benar, kita diamkan saja. Dan jika salah, kalau membetulkan maka ia membawa kepada agama, maka perbetulkanlah ia dengan lemah lembut. Di sini one word yang saya suka. Dalam berdakwah dengan hikmah. Bil hikmah. Makna di sini penekanan. Kita dengar ada satu kekurangan, kita ingin membantah, tapi bantahlah dengan lemah lembut. Di sini kata ulama, bermaksud dengan lemah lembut, penuh dengan cara akhlak yang baik. Bukan datang menyerang seolah kita menangkis apa yang disebut, mengatakan salah yang disebut, dan kita tidak mendatangkan satu manfaat atas teguran. Itu jangan. Tetapi dengan lemah lembut. Maksud dia apa? Menegur dengan cara yang baik. Satu sikap yang kita kena ambil daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menegur itu dalam keadaan dia bersendirian. Bukan ramai orang. Kalau ramai orang, itu bukan menasihati, tetapi memalukan, menjatuhkan air muka. Sebab tu, nak nasihat orang, mungkin ada satu part yang kadang-kala, ialah kita is not a perfect human. Manusia tak pernah sempurna. So, cara dia, teguran itu mesti ada dengan kaedah berlemah lembut. Supaya menjadikan kebaikan pada agama. Tuan-tuan. Sebab kadang kita menegur, sesuatu itu menyebabkan orang jauh daripada agama, susah juga kan. Tuan-tuan, contoh kita nampak ada seorang perempuan, dia solat. Tapi cara solat dia salah. Kita pun kata kat dia, kau ni datang masjid, tak pernah belajar solat. Aku tengok kau solat. Cara begitu menyangkal. Cara itu menghina. Bukan membawa kepada kebaikan. Patut kita bawa dia. Sekalipun datang, tiba-tiba datang kat surau masjid tu, dengan pakai seluar kecil bawah, kan? Pakai seksi, terhuyung hayang, tertonjol semua, tiba-tiba nak solat. Kita kata, sini, jangan kat sini. Oh, pakai macam ni datang masjid. Namanya kita dah hina orang. Kita dah jauhkan orang daripada rahmat Allah. Patut kita bawa dia dekat dengan kita. Kita bawa dia datang lagi, kata, Dik, ni pakai macam ni tak sepatutnya duduk kat masjid. Tapi apa pun Dik, adik kena pakai telekung ni, ada telekung masjid, pakai dulu. Yang kali datang dengan pakaian yang lebih baik, adik ya. Itu cara dia. Tapi sekarang tengok, kadang budak-budak pun marah. Nak datang masjid takut pakcik marah. Pakcik kata, budak-budak. Dia jadi macam apa? Budak-budak tu kecil hati terasanya. Aku malah lah nak pergi masjid tarawih. Kenapa? Pakcik tu asyik marah aku. Pakcik tu garang betul lah. Jadi, tak kena pada tempat dia, mesti dengan lemah lembut. Kata pengarang masyhur bin Muhammad Al-Qurazi kata, tengok. Man yarqab ar-rifqa la yastahqib az-zalala. Sesiapa yang menggunakan kelembutan, dia tidak akan tergelincir. Maknanya, ataupun menegur dalam keadaan yang penuh dengan lemah lembut. Dia tidak akan tergelincir. Tergelincir ni maksud dia apa? Tidak akan keluar daripada landasan. Dia di tempat yang baik dalam menegur. Tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala berkata, yukhatibunis safihu bikulli kubihin fa'akrahu an akuna lahu mujiba. Yukhatibunis safihu bikulli kubihin fa'akrahu an akuna lahu mujiba. Orang yang dungu ni apa? Kira sebut bodoh ke dungu. Dungu ni macam orang blur-blur lah dungu. Apa kata cerdik tak cerdik lah orang dungu ni. Mengajakku berbicara dengan penuh kekasaran. Ajak Imam Syafi'i cakap dengan kasar. Kita dengan orang tak boleh kasar cakap. Dengan orang luar tak boleh kasar, dengan isteri kita tak boleh berkasar, dengan suami kita pun tak boleh cakap kasar. Sebab orang cakap kasar ni, orang tak suka. Sebab orang dia cakap kasar ni macam nak bergaduh ni. Kan? Tuan-tuan.
Lalu kata Imam Syafi'i, aku enggan menjawabnya. Sebab apa? Kekasaran. Sebab kekasaran ini mendatangkan lebih banyak perbalahan. Bukan kepada penyelesaian. Cara orang bercakap kasar. Ada orang perempuan, ada orang lelaki tu kata apa? Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kadang apa kata? Maksud dia macam mana? Kadang kita bicara ni tuan-tuan, kelembutan tu adalah satu keunikan lah. Kan? Tak semua orang boleh jadi lembut. Dia kata, Ustaz, we must be yourself. Yalah, untuk jadi diri sendiri. Tapi ada kalanya kita kena belajar lah cara yang sebaik-baiknya untuk bercakap. Itu saja. Dan rahmati Allah. Cara untuk kita cakap. Supaya orang yang duduk dengan kita lebih senang memahami perwatakan. Supaya orang yang dekat dengan kita pun rasa dengar, rasa okey. Daripada situ. Tuan rahmati Allah. Tapi jangan kata sopan sangat. Dah laki ustaz tu kata lembut. Okey hari ni apa khabar semua? Ustaz nak habaq ni. Hari ni kita belajar Qalbun Salim. Ustaz hari ni lembut sikit lah. Kan? Dengar tak semua ni? Dengar tak? Tak begitu. Tak begitu, bukan lembut ni. Kan? Lembut. Lepas tu kalau orang perempuan Ustaz, tuan-tuan yang dirahmati Ustaz, ada orang perempuan ni bila cakap dengan lelaki, kasar seorang perempuan ni. Dia dah kahwin belum? Dah. Dia bukan kasar. Dia mesti jadi a gentleman. Maksudnya perwatakan dia untuk lemah lembut dengan orang yang bukan mahram. Bukanlah seperti mana dengan lelaki. Suaranya tak sama dengan suami. Tapi mesti ada satu nada yang berbeza. Tak mendatangkan satu fikiran yang tidak baik ketika mana ajnabi yang berurusan dengannya mendengar. Tu perempuan. Perempuan jangan malmuk sangat dengan ajnabi. Nak minta tolong sikit boleh tak? Kenapa? Alah, kau ni saya tak biasa. Nak pergi kedai sekejap je. Tolonglah. Boleh. Itu melampau. Itu nama terdik. Kalau perempuan ada satu task atau dengan staff ke apa, tempat kerja, mesti cakap, ni nak minta tolong sikit boleh tak? Nak minta ni lah. Tu kena. Tak boleh lembut-lembut. Nanti orang kata, aduh, miang betul lah pun. Kau tengok gaya dia tu lembut. Maknanya lembut tu bukan lembut suruh dengan intonasi yang menggoda. Tidak. Orang perempuan tak boleh intonasi macam tu. Melainkan pada suami. Wallahu'alam. Dan berkata Imam Syafi'i, yazidu syafa'atan fa'azidu khilmah. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Man tarakal mira'a wa huwa muhikkun bunya lahu baitun fi a'lal jannah. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabadil jannah. Sesiapa yang meninggalkan perbuatan berbantah-bantahan sedangkan dia benar. Makna berbantah-bantah maksudnya berdebat-debatlah. Ataupun salah nyalah atau nak tengok siapa lagi betul, nescaya akan dibina sebuah rumah untuknya di tempat paling tinggi di dalam syurga. Mengelak daripada bantah-membantah kedua-dua pihak, menghina orang, dan sesiapa yang meninggalkannya sedangkan dia memang salah, nescaya Allah bina sebuah rumah untuknya dikelilingi syurga. Ada dua. Hak benar, hak salah tinggal. Jangan kita jadi orang yang suka membantah. Cuma pada situasi-situasi yang dibolehkan. Seperti mahkamah ada penghujahan. Itu mesti kita ada satu hujah. Membantah. Untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kemukakan dokumen, itu dalam bab lain. Cuma kalau boleh ada satu perkara itu tak perlu berdebat, maka kita tinggalkan lebih baik. Walaupun kita betul, kita tinggalkan, kata Nabi, dibina satu rumah yang tinggi dalam surga. Tapi sesiapa yang meninggal sedangkan dia pernah memang salah, Allah bina juga rumah dalam surga. Maknanya sifat bantah-membantah ni sebaik-baiknya dijauhkan. Apa maksud dia?
Orang bantah mencela kata-kata orang lain dengan menyebut kekurangan sama ada pada lafaz atau maknanya. Wallahu a'lam. Kelebihan disebutkan juga, kelebihan yang besar disebabkan meninggalkan berbantah-bantahan walaupun dia dalam keadaan benar lebih sukar daripada jika menang dia dalam keadaan yang salah. Makanya tengok kata Imam Syafi'i tadi, buka balik 175, yazidu syafahatan fa'azidu hilma ka'udin zadahul ihraq kutiba. Maksud dia apa? Dia menambah kedunguannya sedangkan aku menambah kelembutan. Bak kayu gaharu yang bertambah harum apabila dibakar, kata Imam Syafi'i. Dalam hadis Nabi SAW, la yastakmilul abdu haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wa huwa muhikkun. Hakikat keimanan seorang hamba itu belum sempurna sehinggalah dia meninggalkan sikap berbantah-bantahan sedangkan dia dalam keadaan yang benar. Nampak? Sempurna iman. Walaupun dia rasa nak cakap saja tapi dia tinggalkan. Kadang inilah manusia kan, mengambil satu tempat yang bukan tempat dia. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga padanya hadis Nabi SAW ataupun dalam riwayat lain, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun buniya lahu baitun fi rabadil jannah wa man tarakahu wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasatiha wa man hasuna khuluquhu buniya lahu fi a'laha. Sesiapa yang meninggalkan perbuatan berbantah-bantahan dan dia memang salah, niscaya akan dibina sebuah rumah untuknya di sekelilingi syurga. Benar. Sesiapa yang meninggalkannya sedangkan dia benar, niscaya akan dibina sebuah rumah untuknya di pertengahan. Sesiapa yang memperelokkan akhlaknya, niscaya akan dibina sebuah rumah untuknya di tempat paling tinggi dalam syurga. Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan lafaznya daripada Ibnu Majah dan Al-Baqi. Maka nak kita sebut berdebat ke ataupun suka mencela ataupun kita kata menyebut kekurangan pada apa perkara tentang seseorang saat berkata ataupun suka mengajak balah debat dengan satu perkara yang kecil, maka kita kena buanglah sifat-sifat tu. Maknanya Nabi dah terangkan pada kita sifat-sifat yang kita kena jauh. Siapa tinggal Nabi kata apa? Dibina sebuah rumah untuknya di sekeliling syurga. Siapa yang meninggalkan sebab dia benar, Allah bagi sebuah rumah kat tengah. Siapa yang berelok akhlak, Allah bagi bina dekat tempat paling tinggi. Maknanya perdebat ke sesuatu itu kalau tidak ada manfaat, maka sebaik-baik tinggalkan. Walaupun pada masa sama kita benar, tapi kita tinggalkan. Sebab tu ada banyak benda. Kalau kita meneruskan dengan sifat membantah, lama-kelamaan tidak akan timbul penyelesaian, bahkan kita akan salah menyalah, lama-kelamaan tak jumpa apa matlamat kita dan kita sendiri akan menjadikan hubungan semakin dingin. Wallahu a'lam. Jelas tak? Dalam dosa yang berikut yang disebutkan sebagai bantah ataupun kita sebut mencela kata-kata seseorang yang kurang atau berkata mengajuk berdebat dan macam-macam lagi lah perkara-perkara yang disebutkan. Wallahu a'lam. Jelas tak? Bab yang ketiga tadi, dosa yang ketiga tadi membantah. InsyaAllah. Ada soalan daripada hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah yang bertanya? Ada soalan? Okey, baik. Dia kata, Ustaz, kalau pemimpin berdebat atas dasar apa yang didebatkan. Okey, baik. Meninggalkan perdebatan tanpa menyelesaikan isu tidak satu benda yang bagus. Kalau pemimpin itu diajak berbincang, itu lebih baik. Kan? Seperti mana yang kita tengok hari ini, bukannya berdebat,
tetapi lebih menyalahkan. Inilah yang kita sebut. Lebih pada menyalahkan. Bukan lebih pada perbincangan. Tapi ini namanya hakikat berpolitik. Kita sebutkan. Untuk menang, itu adalah strategi. Strategi yang disebutkan supaya kita tengok yang mana menjadi satu pilihan rakyat setelah dikebumikan. Ini dipanggil apa? Tempoh apa panggil? Kalau dalam politik tu dipanggil apalah? Berkempen. Perkara-perkara berkempen yang dibenarkan. Cuma bagi kita akhlak mesti jaga. Jangan mengeluarkan satu tomahan yang tidak ada pada dasarnya. Ia dipanggil sebagai fitnah. Faham? Menjatuhkan dengan membuka aib. Itu juga salah. Tetapi bila kita mengatakan satu kelemahan sektor yang dijadikan sebagai isu, itu tak jadi masalah. Dalam siasah politik ni, kita kena tahu cara dia. Tapi kalau orang tu berdebat, apa matlamat berdebat? Dalam buka kitab, dalam kitab Ibnu Jauzi, dalam kitab Talbis Iblis. Kalau perdebatan itu semata-mata nak menang, siapa lagi hebat, itu ditipu daya oleh syaitan. Tapi kalau perdebatan itu tak disebut dalam Islam, dipanggil muzakarah, perbincangan. Itu lebih baik. Tapi yang kita tengok apa yang berlaku dalam ekonomi kita ataupun negara kita dipanggil penghujahan dalam bab politik. Penghujahan dalam bab politik. Sebab apa? Bila si puak mengeluarkan satu statement, si puak lagi akan mempertahankan diri. Dia maksud dia seperti mana prosedur mahkamah. Lah kali dua-dua menyalah, terusnya naik mahkamah. Itu secara kaedah dia. Sebab itu jadi manusia kita tahu mana betul mana tak betul, kan? Walaupun kita rasa kita betul, kalau kita cakap pun tak datang manfaat, buat apa, biarkan saja. Dengan mereka itu yang bercakap tapi tidak mendatangkan apa-apa. Wallahu a'lam. Terima kasih bertanya, mudah-mudahan terjawab. Ya Kak Siti, ada soalan? Bona Siti? Tadi angkat tangan, tak ada ya? Okey, baik. Itu kaedah dia. Kan? Yalah, mungkin ada di kalangan kita ni suka berpolitik. Suka tengok orang berpolitik. Macam saya bukanlah orang politik. Cuma dalam bab politik ni kadang keterbatasan sebagai seorang adun ataupun seorang yang berautoriti untuk bercakap. Kadang salah langkah dan bercakap hanya satu benda, benda yang tak patut cakap. Tak mendatangkan satu kebaikan kepada orang yang dengar. Kadang-kadang gitu. Sebab tu Nabi kata, sesiapa yang banyak cakap, maka banyaklah salahnya. Sesiapa yang banyak salah, maka banyaklah dosanya. Sesiapa yang banyak dosa, maka nerakalah tempat selayaknya. Nak bagi kita faham. Kadang kita ni bercakap saja, tapi tak sedar percakapan kita, kadang-kadang makan diri kita balik. Sebab tu Nabi kata, kalau tidak ada sesuatu yang baik, hendaklah diam. Daripada bercakap, ni bercakap saja. Lepas tu kata, Ustaz dah kerja je memang bercakap. Ya, bercakap yang perlu. Tak perlu, jangan cakap. Kadang-kadang kita terlepas cakap. Wallahu a'lam. Lepas tu kerana ada banyak benda, isu-isu yang timbul, kita jangan cakap benda-benda yang tak patut kita cakap. Bukan bercakap hanya pada pakar. Bercakap pada tempat yang kita rasa suitable untuk kita bercakap. Kalau rasa tak perlu cakap, jangan bercakap. Contoh, abang Tesla dia kahwin 2. Kan? Kepada Amira dia tahulah abang Tesla tu siapa. Minta maaf Ustaz, saya tak ada TikTok, saya tak ada FB, saya tak tahu Ustaz. Minta maaf. Jangan marah. Nada saya lembut je Ustaz, saya tak marah. Ustaz yang pakai baju merah marah. Kan? Macam cerita abang Tesla duk kahwin 2. Hak lain tak dia kahwin 2, bukan suami kita. Hak kita nak cakap biar apa tak, dalam berpoligami boleh dalam Islam. Soalan tak, tapi cara dia berpoligami tu tak cantik. Cara dia tu tak cantik, tu saja. Sebab dia terlalu menyebabkan orang dengar pun annoying dengan jawapan dia. Tu tak cantik lah. Menyebabkan macam orang perempuan tu dia akan rasa geram je aku dengan dia ni.
Contohnya begitu. Sebab kata guru kami, perkahwinan ini mendatangkan ketenangan, mendatangkan kegembiraan pada orang yang melihat. Ni terbalik, orang tengok jadi macam sakit hati pula. Contohnya begitu kan. Nak kan tu hak dia orang lah nak kahwin. So kita bukan satu orang yang sibuk nak cakap apa kan. Semua tu hak dia sebab dia yang kahwin, bukan kita. Kalau kita kahwin lain cerita. Bukan kena influenza dah. Rasa macam-macam kena. Gaut jantung pun kena. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jelas? Okey. Baik, kita masuk bab yang keempat. Iaitu berkaitan dengan melawak. Yang keempat berkaitan fasal, iaitu fasal lidah. Kita masuk iaitu mengumpat. Iaitu dalam bab kita bukan lidah, iaitu banyak cakap. Antara dosa-dosa yang mendatangkan banyak cakap, iaitu melawak dan berseluruh berlebih-lebihan. Akan menyebabkan banyak tawa, mematikan hati, menyebabkan dendam dan menghilangkan perasaan takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cakaplah, lepas tu banyak tawa. Memang orang yang banyak tawa ni tak boleh 24 jam ketawa. Tak boleh. Bukan salah nak ketawa. Kalau tak ketawa gila kita tuan-tuan. Serius je, marah je, sedih, tak ada ketawa. Muka gitu. Kenapa ni? Jangan ketawa, mati hati kang. Muka terak gitu. Tak boleh kan? Kan Allah a'lam. Kita nak bagi star bagi kita faham. Dan juga mematikan hati, menyebabkan dendam dan menghilangkan perasaan takut kepada azab Allah. Suka berlawak ataupun banyak tawa, bahaya tuan-tuan. Kalau 24 jam tawa gila ustaz. Siapa yang gelak 24 jam? Takkan tengah tidur pun dia gelak. Gelak tak ada lah. Tuan-tuan, gila. Kalau tengah tidur pun dia ketawa. Cari naah tuan-tuan. Kita suami kita tidur, kita dengar tuan-tuan apa? Tiba-tiba suami kita gelak seorang-seorang. Tiba-tiba tu mimpi ketawa. Jarang mimpi ketawa dia boleh gelak tuan-tuan. Kalau mimpi ketawa gelak, kita dah sepuk dah muka orang lelaki kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tumari akhaka wala tumazihu. Janganlah kamu berbantah-bantah dengan saudaramu. Dan janganlah melawak dengannya secara berlebih-lebihan. Jangan melawak berlebih-lebih. Sikit-sikit boleh kan. Tengok Ustaz Azhar Hidrus, cara dia cakap. Kan? Dia kadang jawab bekah, betul dah. Tapi kaedah dia lawak. Orang jadi suka. Kena ada lawak sikit-sikit. Tak banyak tak apa, sikit tak apa. Kalau tak ada lawak, kalau orang dengar dekat majlis ilmu, waktu-waktu maghrib tak ada lawak, memang sekejap je lah ustaz tu cakap. Tak ada lawak, straight je. Orang begini. Gitu. Tak ada lawak, straight je. Kan? Ada sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. Dia gini. Bila ustaz ni apa? Ustaz ni straight sangat. Sikit-sikit. Supaya tidak ngantuk. Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, inna rajulan la yatakallamu bil kalimati yubhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suraya. Seorang lelaki yang berkata-kata dengan satu perkataan yang menyebabkan orang yang duduk mendengarnya ketawa, maka dengannya dia jatuh ke dalam neraka lebih jauh daripada jauhnya bintang suraya. Tuan rahmat Allah. Maka dia kata, ketawa apa tuan-tuan? Berlawak ni boleh tak? Boleh. Tapi lawak tu benda yang betul. Jangan berlawak dengan benda yang tidak betul. Na'udzubillah bizalik. Tuan-tuan. Ni hadis ni kena faham ni. Bukan tak boleh berlawak. Pada masa yang sama jangan berlawak saja. Tak boleh. Sampai menyebabkan hati orang tu mati. Sampai jadi lalai. Hilang takut perasaan. Takut pada Allah tak boleh. Ni tawa saja. 24 jam tawa saja. Sebab tu bab ketawa ni
dibahaskan banyaklah oleh ulama. Macam tu. Maknanya dalam majlis ilmu tu boleh dok ketawa boleh, tapi jangan sampai hilang matlamat utama majlis ilmu. Untuk bagi orang faham agama, ni tak ada takut-takut bila kita terlalu banyak tahu dalam majlis ilmu, takut orang-orang datang tu nak tahu je, nak tunggu dia punya lawak. Tu jadi yang kita takut. Kan? Tapi apa-apa pun, insyaAllah, walaupun lawak dalam keadaan kita mudah bagi faham, itu lebih baik. Kalau berlawak saja-saja tak kena pada tempat dia, itu sangat-sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Dan pada nota kaki di bawah, sedikit bergurau dibolehkan. Dan bagaimana gurauan Rasulullah? Ketahuilah melawak sedikit tidak melampaui batas. Sama ada dengan kata-kata atau perbuatan untuk waktu-waktu tertentu, tidaklah dilarang, bahkan diharuskan, dibolehkan. Terutama sekali terhadap kanak-kanak untuk menghibur, dan perempuan untuk menghiburkan hati mereka. Perempuan ni siapa? Isteri kita, kan? Untuk hibur, lawak sikit-sikit jadilah, kan? Contoh, isteri kita suruh beli bunga kantan, kita beli bunga apa, wallahualam, tiba-tiba balik dia ketawa, contohnya. Dan Rasulullah SAW juga melakukan perkara tersebut. Nampak? Nabi pun bergurau dengan kanak-kanak. Jadi anak-anak kita tak boleh gurau bila dia nak ketawa. Senyap, straight dia. Kenapa tak boleh buat lawak-lawak ni ketawa? Tak boleh. Kena pada tempatnya, insya-Allah mendatangkan manfaat. Apa dia kata? Rasulullah SAW juga melakukan perkara tersebut daripada Sayyidina Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, inilah amzahu wala aku illa haqqa. Sesungguhnya aku juga bergurau, kata Nabi. Dan aku tidak mengatakan dalam gurauku melainkan perkara yang benar. Gurau. Nabi gurau, tak gurau pula. Tapi gurau Nabi dalam gurau yang dibenarkan. Ataupun gurau yang betul saja. Nabi tak pernah gurau yang bohong. Cara Nabi tetap gurau dalam keadaan yang benar. Antara bentuk gurauan Rasulullah SAW, antaranya ni masyhur. Dalam kitab Asy-Syami'il Muhammadiyah pun ada. Rasulullah pernah bersabda kepada orang perempuan yang sudah tua, la yadkhul jannata ajuzun. Orang tua tidak masuk surga. Nabi kata, bukan Nabi kata benda tu dalam keadaan serius, tapi Nabi kata benda tu betul, tapi nampak macam satu gurau. Hak orang dengar tu ingat Nabi serius, tak, Nabi gurau. Maksudnya apa? Perempuan yang sudah tua tidak akan terus tua ketika masuk surga. Dia akan dikembalikan umurnya menjadi muda ketika masuk ke dalamnya. Faham? Sebab tu seorang sahabat, ada seorang perempuan datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Nabi balahlah, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tidak masuk surga. Dia sedih lalu tinggalkan Rasulullah. Sahabat kata, Nabi pada dengan sahabat katakan kepada orang tua itu, yang aku katakan demikian kerana orang dalam surga itu tidak ada orang tua. Nabi gurau. Cara Nabi gurau benda yang betul. Wallahu a'lam. Nampak? Cara Nabi SAW bergurau. Dan dalam gurauannya juga, baginda Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai bapa Umair, apakah yang telah dilakukan oleh anak burung cicak? Kanak-kanak itu adalah Umar, adik kepada Sayyidina Anas bin Malik sebelah amak Ummu Sulaim. Umar ialah Abu Umar bin Abu Talha Al-Ansari, meninggal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata begitu kerana apa? Kerana menteramkan hatinya yang sedih. Umar sangat suka bermain dengan burung ciak tersebut, tetapi berasa sedih kerana ia telah mati. Maka Nabi pun datanglah jumpa si Umar tadi. Dia kata apa? Ma fa'alan Nughairu. Apa yang telah dilakukan oleh anak burung ciak? Dia nampakkan, dia nak gembirakan budak tadi tu yang kematian burung ciak. Tak salah. Orang yang sedih, kita gurau-gurau dengan dia sikit supaya hati dia sihat, supaya hatinya jadi lebih
senang, tenang kan. Gurau ni kena ada. Tapi jangan sampai terkerap bergurau sampai kita lupa. Bergurau ni kalau kerap sangat bahaya. Wallahu a'lam. Tuan rahmati Allah. Dan para ulama telah mengeluarkan faedah yang banyak fawaid dalam hadis ini. Antara yang paling awal ialah Imam Abu Hatim Ar-Razi ada seorang ulama hadis terkemuka dan guru kepada ashab As-Sunan. Ia kemudian diikuti oleh Imam Tirmidzi dalam Syama'ilnya, Imam Qantabi dan lain-lain. Ibnu Hajar Asqalani berkata, qala Abul Abbas At-Tabbari wa fima rawaina min qissati Abi Umar sittuna wajaha min al-fiqhi was sunnati wa funudil fa'idati wal hikmah. Abu Abbas At-Tabari berkata, dan apa yang kami riwayatkan daripada kisah Abu Umar, ada 60 perkara yang berkaitan dengan fiqh, sunnah dan ilmu faedah dan juga hikmah. Wallahu a'lam. Okey, nanti kita sambung lagi dalam hadis yang disebutkan itu tentang Umair yang Nabi SAW guraikannya, ada fawaid ataupun faedah-faedah yang terdapat pada hadis itu. Kerana apa? Walaupun hanya kecil, hadisnya pendek, pertanyaan Rasulullah kepada Umair, tetapi ada faedah-faedah yang boleh kita ambil dalam hadis tersebut. Umair siapa? Adiknya kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu yang kematian burung ciak. Maka Nabi gurau dengan dia apa yang dilakukan oleh burung ciak. Maka dalam hadis itu banyak faedah-faedah walaupun hanya pendek. Dan faedah tu nanti kita akan sambung pada minggu hadapan, pada hari Jumaat, pada muka surat 180. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya boleh? Sila. Kalau kita tengok gambar tu melucukan sangat Ustaz. Kita tergelak sampai sakit perut. Apa hukum ni Ustaz? Gelak sampai sakit perut macam gelak ni. Lucu lah kan. Ada tengok lawak jenaka ke apa. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dalam gelak ni tak apa. Kalau seorang-seorang kita nak gelak guling-guling daripada dapur sampai ruang tamu pun tak apa, Mak. Ya, boleh. Tapi kalau dengar orang jangan buat lagu tu lah, Mak. Buruk. Kan? Buruk lah kata orang. Kan kita Ya, kadang kita gelak. Terima kasih. Tapi janganlah. Guna dan jangan gelak dengan orang gitu. Syaitan rahmati Allah. InsyaAllah. Jelas nak? Terima kasih Ustaz. MasyaAllah. Okay, ada soalan lagi? Benda hari ni ke tengah layan cucu? Tak, okey. Okey. Bunda, dia nafas dia sangkut-sangkut lah Bunda. Cuba beli tu Ustaz lemon, minum lemon suam. Dah memang doktor cakap dia ganggu sikit pernafasan, dia kata lambat sikit lah. Sebab influenza ni sama je macam COVID Yelah. Tak rasa makan Lepas COVID influenza ni lah. Tak rasa makan Bunda hari tu. Semua makan tak boleh masuk. Hidung bau tak? Tak bau semua. Itulah macam COVID lah tu kan. Ustaz sesama ke Ustaz? Tak. Ni influenza sebab saya dah buat swab test dah. Ya ke? Tapi sekarang dah datang lah. Hari tu masa hari yang kedua tu makan KFC tak rasa apa. Ya Allah. Hilang nikmat kan? 4 kilo turun Bunda hari tu timbang. Oi. Ini kalau turun lagi 6 kilo. Semai. Oi. Alhamdulillah. Ustaz makan KFC rasa pizza Ustaz. Oh hebat tu. Makan KFC tak rasa apa Mira, masalah dia. Tak ada rasa ayam. Tak apa. Nikmat juga tu. Allahu Akbar. Tak apalah, Tuhan uji sikit. Kita redha je Ustaz. Sekali-sekala tak apa kan. Sekali-sekala rehat. Okey Bunda, kita tutup lah insyaAllah. Kita tutup nah. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar dengan penawar bagi hati yang masih dalam bab banyak bercakap dan dosa bab ketiga berbantah-bantahan. Sekiranya ada kesalahan dan kesilapan, teguhlah dengan lemah lembut dan penuh hikmah.
sebab semua orang tak sempurna. Siapa yang menggunakan kelembutan, dia tidak akan tergelincir. Alim ulama tak suka kepada kekasaran. Maksud Imam Syafi'i, sikap yang paling wajar membenarkan apa yang didengar dan diam sahaja. Meninggalkan berbantah-bantahan akan dibina sebuah rumah di sekeliling syurga. Meninggalkannya walaupun benar akan dibina sebuah rumah di pertengahan syurga. Sesiapa yang memperelokkan akhlaknya akan dibina sebuah rumah di tingkat yang paling tinggi di dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi dengan lafaz tu dengan Ibnu Majah dan Al-Bahaqi. Wallahu a'lam. Moga segala ilmu yang disampaikan Ustaz memberikan kefahaman yang bermanfaat kepada semua jemaah. Saya dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala baik itu daripada Allah dan guru itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup Tasbih Kafarah dan surah Al-As. Dan untuk semua jemaah, kita jumpa nanti pada kuliah Maghrib dan kuliah Isyak malam ni, insya-Allah. Dengan itu silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh.